اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا يا الله lapangkanlah hati-hati kami, ويسر لنا أمورنا mudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min alsinatina bukakanlah ikatan daripada lidah kami, yafqahu aqwalana agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikan kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami pemahaman daripada kitab suci Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu ya Allah kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat, wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas lagi bersih suci, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, wa shifaa'an min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, Muhammad Ahmad Hafiz, Faiz, Falisha, ahlan kepada semua yang di Sarah Homestay Kemaman, Roslina Talib, ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada perkongsian kali ini kita nak berkongsi buku Qalbun Salim. Qalbun Salim. Qalbun Salim bermaksud hati yang sejahtera, hati yang elok, hati yang dijaga, dipelihara daripada maksiat dan dosa. Dan kenapa kita baca buku ini? Kerana sebenarnya setiap daripada kita sebagaimana bertanggungjawab untuk membersihkan anggota-anggota zahir kita. Dan memang kita bersihkan pun sewaktu wuduk, sewaktu mandi, kita bersihkan anggota zahir kita. Bahkan kita bersihkan pakaian yang kita pakai, kita bersihkan pakaian kita. Maka begitu juga pentingnya untuk kita membersihkan hati kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, hati kotor apabila manusia melakukan maksiat dan dosa. Sabda Nabi SAW, "Idza aznabal 'abdu", apabila seorang hamba tu buat dosa, apa pun dosa, maka nukita fi qalbihi nuktatun sauda, akan diletakkan titik hitam pada hati dia. Tapi kalaulah kita bertaubat, Allah bersihkan. Tapi kadang-kala kita lupa nak bertaubat, maka menjadilah hati kita kotor, hitam, hingga akhirnya sabda Nabi SAW, itulah maksud ayat Al-Quran, bal rana ala qulubihim. Hati tersebut kalau tak dibersihkan, menjadi berkarat, menjadi teruk, hitam, rosak, disebabkan perbuatan yang manusia lakukan. Ahlan kepada semua, pada buku ini menceritakan bagaimana pentingnya menjaga hati. Dan penulis buku mengambil pendekatan bahawa pembersihan hati adalah bermula daripada seseorang itu menjaga anggota zahir dia. Dan ini kita dah dengar banyak kali. Manusia yang anggota zahir yang dia perlu jaga adalah 7, supaya tak merosakkan hati. Maka yang pertama adalah pentingnya menjaga mata. Adapun berkenaan tentang mata, kita telah baca pada siri-siri sebelum ini. Jika ada yang terlepas dan ingin untuk membuat rujukan, maka boleh follow ataupun boleh lihat daripada YouTube Umar Aziz. Yang kedua adalah pentingnya menjaga telinga, yang kita akan mula baca malam ini. Yang ketiga adalah mulut. Yang keempat adalah perut. Yang kelima adalah kemaluan. Yang keenam adalah anggota tangan. Dan yang ketujuh adalah kaki. Inilah 7 anggota yang akan meninggalkan kesan pada hati. Ahlan Liza Zul, Hafriza, Harun,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka buku ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-40. Muka surat yang ke-40 berkenaan tentang telinga. Nikmat telinga. Nikmat telinga ni besar. Bahkan apabila manusia lahir, firman Allah di dalam surah An-Nahl, manusia lahir dalam keadaan tidak ada sebarang ilmu pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia langsung tak ada pengetahuan, tak ada ilmu, tak ada apa-apa. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, manusia belajar ilmu mula-mula bila lahir adalah daripada pendengaran. Waktu tu mata dia nak buka pun tak boleh. Waktu baru lahir. Wa ja'ala lakumus sam'a. Maka manusia beroleh ilmu dengan pendengaran. Dan kita nak baca pada muka surat 40 ini, kata penulis buku, apakah fungsi telinga yang Allah jadikan pada kita? Kita ni sebenarnya nak dengar apa dengan telinga ni? Maka kata penulis buku, ketahuilah Allah telah menjadikan telinga untuk banyak kebaikan dunia dan akhirat. Lalu telinga ni banyak faedah dia, banyak manfaat dia, banyak sebenarnya membantu kita. Kata penulis, antara kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia adalah kita akan seronok dengan apa yang didengar. Kita boleh seronok. Apa maksud seronok dengan apa yang kita dengar? Kadang-kala kita bila mendengar sesuatu, kita rasa gembira, seronok. Bukankah kalau orang puji kita, kita rasa seronok, bahagia, tersenyum, kadang-kala rasa best. Maka, padahal itu didengari daripada telinga. Maka ada orang yang mana dia banyak mendengar benda yang dia seronok. Pujian, kata-kata baik, motivasi, kata-kata semangat. Maka ini semua menjadikan seseorang itu seronok. Dia seronok mendengar banyak benda. Cantiknya. Gimana? Tak apa. Bagus. Stokin mana stokin? Okey. Yang kedua, apakah fungsi telinga? Daripada banyak-banyak kelebihan. Telinga menjadikan kita faham banyak benda. Kita faham banyak benda. Maka penulis buku sekadar kongsikan dua kelebihan telinga daripada sudut dunia. Banyak benda yang kita boleh, bila dengar kita jadi seronok. Banyak benda. Ada Al-Quran dia seronok, ada orang dia mendengar Al-Quran dia jadi seronok. Ada orang bila mendengar pujian, ada orang bila mendengar perkara-perkara muzik-muzik yang soft, yang lembut, maka dia seronok. Maka itu fungsi telinga. Dan yang kedua, kelebihan telinga adalah apabila orang berkata sesuatu kita boleh faham. Dengan syarat itu adalah bahasa yang kita faham. Kadang-kadang ada orang cakap bahasa lain kita tak faham. Kata penulis, antara kebaikan akhirat pula, apakah pahala yang kita boleh dapat daripada telinga ni? Yang pertama kata penulis, banyakkan mendengar Al-Quran. Banyak mendengar Al-Quran. Baca pun pahala, dengar pun adalah pahala dan sunnah Nabi SAW. Kita belajar dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pergi kepada Abdullah bin Mas'ud dan Nabi SAW berkata, wahai Abdullah, perdengarkan kepadaku Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud terkejut. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah aku nak baca Al-Quran? Wa alaika unzal, dalam keadaan Al-Quran itu diturunkan kepada kamu. Maka Nabi kata, aku nak dengar kamu baca Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampailah pada satu ayat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat yang menceritakan tentang mahsyar. Maka Nabi SAW menitiskan air mata. Maka sunnah untuk mendengar Al-Quran, sunnah. Maka kata penulis buku, kelebihan Al-Quran adalah, kelebihan telinga adalah kita boleh mendengar Al-Quran. Satu nikmat yang besar sebenarnya. Yang kedua, kita boleh mendengar hadis dengan telinga. Banyak orang, sebahagian orang dia boleh dengar hadis, dia boleh terus hafal. Maka itu kelebihan telinga. Dan yang ketiga, mendengar semua ilmu yang memberi manfaat. Maka ini semua adalah pahala.
mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Muka surat 41. Maka penulis buku membawakan tajuk mendengar adalah lebih afdal daripada melihat. Mana satu yang lebih afdal, yang lebih banyak manfaat, dengar ataupun tengok? Maka kata penulis, oleh kerana banyaknya kebaikan yang diperolehi daripada pendengaran, maka sebahagian para ulama berkata mendengar lebih afdal daripada melihat. Kerana kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dengan dunia dan kebanyakan kebaikan mendengar pula berkaitan dengan akhirat. Atas dasar ini jugalah kamu dapati bahawa orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang diuji dengan tak boleh mendengar. Maka para ulama berbeza pendapat, mana satu nikmat yang lebih besar, tengok ke ataupun mendengar? Maka majoriti para ulama menyebut nikmat mendengar adalah lebih besar daripada nikmat melihat. Nikmat mendengar adalah lebih besar daripada nikmat melihat. Maka ini adalah pandangan para ulama. Pada muka surat 41 juga, berkata penulis menukilkan daripada Imam Abdullah Al-Haddad. Apa kata Imam Al-Haddad? Telinga juga merupakan nikmat yang sangat besar. Telinga diciptakan Allah untuk hambanya supaya hambanya boleh mendengar kalamnya Al-Quran dan kalam nabinya hadis serta kalam para ulama dan hukama daripada golongan orang yang salih daripada kalangan hamba-hamba Allah. Semua itu adalah jalan untuk mendapat pelbagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diridai Allah serta menjaga cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhirat. Telinga. Kan kadang-kala kita bila dengar benda yang baik, walaupun kita tak terus buat waktu tu, tapi lepas beberapa ketika, kita tergerak hati nak buat. Selalu begitu. Maka sebab itu kata Imam Haddad, bila kita dengar Al-Quran, bila kita dengar hadis, bila kita dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat, semua itu adalah penting untuk membantu kita dalam menempuh perjalanan di dunia untuk mendapat keridaan Allah. Sebab itu dalam Al-Quran pun Allah sebut, berilah peringatan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Kerana peringatan ni sentiasa mendatangkan manfaat bagi orang yang beriman. Kemudian penulis membawa kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Seorang ulama yang terkenal, terkemuka. Beliau berkata, Dawim ala sima'il mawa'izi. فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا غَابَ عَنِ الْمَوَاعِظِ أَمْيَا. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dawim, kerapkanlah, selalukanlah mendengar nasihat-nasihat yang baik. Guna telinga ni, dengar benda baik je. Kenapa? Kerana sesungguhnya hati apabila kosong dan tidak lagi mendengar nasihat-nasihat yang baik, maka hati akan menjadi buta. Selalu dengar benda yang baik. Macam kalaulah kita banyak dengar benda-benda yang tak elok, maka memberi kesan pada hati. Maka berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, banyakkan, kerapkan dengar benda yang baik. Walaupun kita kadang-kala, minta maaf, kita kadang-kala dengar, separuh dengar tak dengar. Tapi kerapkan mendengar nasihat-nasihat yang baik. Kerana itu semua menyelamatkan hati daripada menjadi buta. Hati pun boleh menjadi buta. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, banyak manusia bukan buta pada pandangan mata. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Banyak manusia yang buta adalah mata hati dia. Maka antara perkara yang menjadikan hati tak buta adalah banyakkan mendengar nasihat-nasihat yang baik. Nah, ini adalah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis buku pada muka surat 42 menyebut, bagaimanakah cara kita dah tahu telinga ni nikmat besar. Masya Allah, banyak kelebihan dia, banyak fungsi dia.
Macam manakah kita nak bersyukur dengan nikmat telinga ni, dengan nikmat pendengaran ni? Bagaimanakah kita nak bersyukur? Ahlan-ahlan Nur Aini Yusof, terima kasih banyak-banyak. Suraya, kemudian Senurus, ahlan-ahlan. Kak Bunga, terima kasih banyak-banyak kepada yang bersama, Kak Habibah Suib, kemudian yang lain-lain ada Zakaria, Muhammad Suko, Sutarman Widya, kemudian Aisyah, Nazlina, Liza Zul. Terima kasih kepada semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maskana Abu Bakar, Suraya, kemudian ahlan-ahlan Ja'far. Terima kasih semua. Maka macam mana kita nak syukur nikmat telinga ni? Macam mana kita nak syukur? Kita dah tahu fungsi dia besar, kelebihan dia besar dengan nikmat telinga ni. Macam mana kita nak syukur? Berkata penulis buku, muka surat 42, cara mensyukuri nikmat telinga adalah dengan kita jaga telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang. Itu cara syukur. Allah jadikan telinga ni tujuan dia baik. Manfaat yang penting. Maka macam mana cara syukur telinga ni? Jaga telinga daripada perkara yang Allah tak suka. Jaga. Jangan mendengar perkara yang Allah tak suka. Contohnya apa? Contohnya adalah mengumpat. Contoh dia, jaga telinga daripada mendengar mengumpat. Ada orang kata, saya tak mengumpat pun, saya dengar je. Itu pun tak digalakkan. Jaga telinga daripada mengumpat. Mengadu domba, namimah. Mendengar perkataan yang tidak baik. Berkelahi. Mendengar suara-suara yang boleh menimbulkan fitnah, menimbulkan sangkaan buruk dan lain-lain, maka kita perlu jaga telinga. Itu adalah maksud syukur. Syukur adalah telinga, syukur untuk telinga adalah menjaga daripada perkara-perkara yang Allah tak suka. Itu adalah syukur telinga. Sama macam syukur mata. Macam mana kita nak syukur nikmat mata? Jangan pandang benda yang Allah tidak suka. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kata penulis, oleh itu kamu hendaklah selalu menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tidak baik dan sia-sia. Kerana orang yang mendengar sesuatu yang haram sama dosanya dengan orang yang bercakap perkara haram. Sama. Ada orang kata, saya tak cakap pun, saya dengar je. Maka kata para ulama, mendengar perkara yang haram sama dosa seperti orang yang bercakap perkara haram. Dengar dan bercakap sama. Apakah dalilnya? Dalilnya firman Allah di dalam surah di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 42, Allah mencela orang yang suka mendengar percakapan bohong. Firman Allah Subhanahu wa taala, Samma'una lil kadhib. Firman Allah mencela golongan-golongan Yahudi. Firman Allah, mereka ini sangat-sangat suka mendengar berita-berita bohong. Allah cela. Maka daripada sini kata para ulama, dosa mendengar sama seperti dosa orang yang bercakap benda-benda yang tak elok. Maka sebab itu, tinggalkan. Sebab itu dalam Al-Quran, surah An-Nisa Allah berfirman, فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ. Kalaulah mereka cakap benda yang tak elok, jangan duduk bersama dengan mereka. So, walaupun mendengar, maka ada dosa dan ada perkara yang menjadikan Allah tidak suka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ini adalah beberapa perkara yang kita dapat kongsi malam ni dalam tempoh lebih kurang 22 minit ini. Syazwan Aiman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terima kasih banyak-banyak di dalam perkongsian selama 20 minit lebih ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada saya dan setiap daripada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada jam 4 pagi nanti akan ada zikir munajat yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Kamil di Facebook sahaja. Jemput bersama buat yang berkelapangan insyaAllah. Mudah-mudahan adanya manfaat. Terima kasih Kak Nur Aini Yusof yang bantu share. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita jumpa kembali esok jam 8.30 pagi harapnya.
dalam hayati Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.